Assalamualaikum, nama saya Abdul Kaham bin Idris, pelajar untuk Boschem. Okey, hari ini saya akan membentangkan tajuk pengurusan persekitaran untuk subjek SBEV 3103. Environmental Impact Assessment EIA adalah satu kajian bagi mengenal pasti dan meramal dan menghuraikan kesan negatif serta positif sesebuah projek pembangunan yang akan dijalankan terhadap persekitaran, kesihatan manusia, sosial dan ekonomi. Yuhua Paper Industries yang Berhad menggunakan EIA untuk menganalisis dan merancang pembangunan loji kertas teknologi hijau. Cadangan EIA tersebut telah dimajukan ke Jabatan Alam Sekitar. Ia telah mendefinisikan penilaian impak alam sekitar sebagai kajian untuk mengenal pasti dan meramal, menilai, berkomunikasi dan menyampaikan maklumat mengenai kesan positif dan kesan negatif impak terhadap persekitaran aktiviti yang dicadangkan. Ia juga telah memperincikan mitigasi dan langkah-langkah yang perlu diambil sebelum pelaksanaan dilakukan. Maklumat dari kajian ini juga digunakan untuk memberitahu pembuat keputusan iaitu Jabatan Alam Sekitar mengenai langkah-langkah mitigasi yang perlu diambil untuk mengurangi kesan buruk dalam bentuk projek yang sesuai dengan Undang-Undang Alam Sekitar Tempatan sebelum persetujuan projek dilakukan. EIA perlu menunjukkan bahawa sesuatu aktiviti pembangunan yang dicadangkan tidak akan menimbulkan sebarang ancaman yang besar terhadap alam sekitar atau penduduk setempat. Sekiranya hasil kajian EIA menunjukkan impak dan kesan yang besar, rancangan mitigasi mesti perlu dicambahkan untuk mengatasi masalah tersebut. Proses EIA. Pemeriksaan adalah langkah pertama yang diperlukan untuk menentukan sama ada kajian EIA diperlukan. Ianya akan dinilai berdasarkan lokasi projek, skala pelaburan dan jenis aktiviti yang dijalankan. Langkah kedua adalah skop ke arah penggubalan terma rujukan. Proses ini perlu mengikut garis panduan khusus yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan Yuhua Paper Industries yang Berhad adalah pemaju projek. Pengrunding EIA perlu melakukan skop proses iaitu menghasilkan Environmental Scoping Information. Kajian asas cadangan kawasan projek serta kawasan persekitaran adalah amat diperlukan. Sebelum sesuatu projek dipersetujui, ia akan dapat memberikan data untuk mengukur kepelbagaian biologi yang berada di kawasan tersebut. Kajian lapangan dan dokumen bertulis adalah diperlukan bagi penilaian. Untuk projek ini, aktiviti tanaman yang dicadangkan dapat memberi kesan yang signifikan terhadap kualiti air di kawasan tersebut. Projek dan intensiti aktiviti dan kesannya akan menentukan kesan yang diramalkan oleh penilai. Ramalan impak pula dapat dilakukan dengan menggunakan pelbagai cara termasuk metrik statistik, penilaian risiko. Impaknya merujuk kepada perubahan yang dapat diukur seperti intensiti, jangka masa atau kemungkinan. Perunding EIA akan bertindak selaku ketua pasukan, menyelaras dan menyiapkan penulisan laporan. Laporan perlu dikaji terlebih dahulu untuk memastikan semua elemen dilindungi selaras dengan TOR. Kemudian, laporan yang telah dilengkapkan akan dimajukan kepada pihak berwajib iaitu Jabatan Alam Sekitar untuk kelulusan. Pegawai yang bertanggungjawab dari Jabatan Alam Sekitar akan menyemak laporan itu. Ulasan akan dikeluarkan di Ibu Pejabat Negeri DOE ialah bergantung kepada projek dan lokasi pembangunan. Setelah kelulusan diperolehi, projek tersebut akan dilanjutkan ke fasa reka bentuk pembinaan dan seterusnya bahagian operasi. Ia akan merujuk kepada cadangan laporan akhir dan mitigasi. Audit persekitaran adalah alat pengurusan yang perlu dilakukan ketika projek pembangunan sedang dijalankan. Audit ini perlu untuk menilai amalan semasa menetapkan standard atau kriteria terhadap apa yang berlaku. Langkah mengurangkan hakisan tanah, air dan ribut. Syarikat yang dilantik untuk menjalankan pembinaan mesti mengambil langkah-langkah untuk memastikan hakisan tanah dapat dikurangkan. Ianya boleh dijalankan dengan menghadkan dan meminimumkan jumlah kawasan untuk pembinaan. Tujuannya adalah untuk memelihara tumbuhan-tumbuhan dan tanah di sekitar tapak projek.
Penstabilan tanah adalah amalan terbaik yang biasa dilakukan adalah pemulihan dan penambahbaikan semula tapak pembinaan yang terjejas. Ini dilakukan untuk mengurangkan masalah hakisan dan air ribut. Ianya adalah untuk memelihara kawasan yang terganggu semasa pembinaan dengan menanam, membuat penyangga hijau, menstabilkan saluran dan melindungi permukaan tanah dari hakisan air. Pelindung cerun ini perlu dilakukan sama ada secara sementara atau selamanya. Ia bergantung kepada jenis projek yang dijalankan. Pelbagai kaedah boleh digunakan untuk menjalankan aktiviti pelindung cerun. Antaranya selimut rumput, tekstil geo dan lain-lain. Jenis dan kaedahnya juga akan berbeza-beza bergantung kepada kesesuaian lokasi tapak pembinaan. Sebagai kesimpulan, dengan ini disimpulkan bahawa AIA memainkan peranan yang amat penting dalam memelihara alam sekitar untuk generasi yang akan datang. Ianya amat perlu untuk memastikan bahawa persekitaran tidak rosak secara kekal, sama ada untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Semua pihak yang terlibat perlu mengambil bahagian dalam perkembangan projek yang dijalankan dan memastikan persekitaran dan ekosistem dapat dilindungi untuk generasi akan datang. Sekian, terima kasih.